Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bopeng telah menerima kunjungan hormat daripada pihak pengurusan tertinggi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. Rombongan tersebut telah diketuai oleh Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suwaidi. Kunjungan hormat tersebut antara lain adalah untuk berkongsi mengenai Majlis Convocation yang ke-77 bermula 6 sehingga 9 November depan. Bercakap ketika ditemui media selepas kunjungan hormat itu, Datuk Dr. Muhammad Kadim berkata seramai 3,898 orang graduan akan menerima scroll dan sijil graduasi mereka dalam 7 sesi convocation itu nanti. Daripada 3,898 graduan itu, tahun ini kita akan juga menyaksikan 544 pelajar ataupun graduan siswazah yang terdiri daripada 64 graduan PhD dan 450 graduan masters. Dan selebihnya adalah graduan ijazah sarjana muda. Buat pertama kalinya kita ada 2 program baru yang melahirkan graduan sulung, iaitu dalam bidang animasi dan juga dalam bidang komunikasi. Dalam kunjungan itu juga turut diserahkan watikah pelantikan semula kepada Datuk Patinggi Abang Zuhari selaku Pro-Chancellor UNIMAS bagi tempoh 3 tahun bermula pada 15 Mac 2024 hingga 14 Mac 2026. Turut hadir pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAS Tan Sri Datuk Sri Sulong Majrai serta Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UNIMAS Profesor Insinyur Dr. Siti Nurlinda Taib. Berita seterusnya, 5 kumpulan inovatif and creative circle ICC akan mewakili penjawat awam Sarawak ke Convention Kumpulan Kualiti atau Convention on Quality Control Circle ICQCC di Beijing, China. Pasukan-pasukan yang terpilih ialah kumpulan Sasokutek dan VTEC 12 dari Jabatan Tanah dan Servis Sarawak, Bornesis 2 dari Jabatan Hutan Sarawak, The Search dari Jabatan Pertanian Sarawak dan Sharks dari Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC. Kelima-lima pasukan tersebut akan bertolak pada 28 Oktober depan dan dijangka kembali ke tanah air pada 3 November 2023. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki telah menyempurnakan Majlis Penyerahan Bendera Sarawak kepada Ketua Delegasi ICC Sarawak iaitu Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Khamis. Dalam ucapan ringkas beliau, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar memberi kata-kata semangat dan motivasi kepada pasukan-pasukan terlibat untuk sentiasa bekerjasama antara satu sama lain bagi mencapai kejayaan yang diinginkan. Saya percaya bahawa apapun kejayaan yang kita capai, apapun pengiktirafan yang kita perolehi, ia tidak akan dapat kita nikmati kalau tak ada kerja semangat pasukan. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar menambah pemilihan kumpulan yang akan mewakili Sarawak ke konvensyen tersebut merupakan satu pengiktirafan atas sumbangan dan usaha keras mereka dalam penerapan inisiatif inovasi dan transformasi. Pertuanan perempuan memberi satu sumbangan yang begitu besar dalam subjek inovasi dan transformasi, inisiatif inovasi dan transformasi yang telah menjadi budaya kepada kita. Terdahulu, Datuk Hee turut memberi taklimat ringkas dan kata-kata semangat kepada para kumpulan yang terlibat. Hadir sama Pengarah Unit Transformasi dan Inovasi Sarawak, Supri Awang Said, Pengarah Jabatan Tanah dan Servis Sarawak, Datuk Abdullah Julaihi, Pengurus Besar STIDC Zainal Abidin Abdullah, Timbalan Pengarah Jabatan Pertanian Sarawak, Razia Jack dan Timbalan Pengarah Jabatan Hutan Sarawak, Happy Supina Said. Beralih ke perkembangan pilihan raya kecil, PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah 2.37 bilion ringgit bagi melaksanakan 188 projek bekalan elektrik luar bandar melalui pelbagai skim di seluruh negeri ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaihi Narawi berkata, bagi meringankan beban masyarakat di luar bandar, kerajaan negeri juga telah memperkenalkan satu inisiatif iaitu dana permohonan tambahan atau lewat ALAF. Menurutnya, ALAF ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dan Sarawak Energy Berhad sebagai agensi pelaksana bagi projek ini.
Selain itu, jelasnya lagi bagi memastikan penduduk Sarawak terus dapat menikmati bekalan elektrik 24 jam, peruntukan tambahan sebanyak 85 juta ringgit telah dipohon bagi melaksanakan projek alaf untuk 5,115 lagi isi rumah dengan sasaran untuk penyiapan projek menjelang tahun 2025. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian projek skim alaf di Rumah Danggang KM33 Bintulu pada Khamis. Datuk Seri Julaihi menambah penyambungan elektrik di Rumah Danggang telah siap sepenuhnya pada tahun 2020 di bawah skim alaf melibatkan kos sebanyak RM116,300 dengan sejumlah 29 isi rumah telah menikmati bekalan elektrik menerusi projek ini. Manakala katanya bagi kawasan di sekitar Dun Jepak, sebanyak RM7.29 juta kos pelaksanaan telah dibelanjakan untuk melaksanakan projek rakyat melibatkan 397 isi rumah bagi memastikan penduduk di sekitar Dun Jepak menikmati bekalan elektrik di rumah masing-masing. Turut hadir dalam program itu ialah Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Lee Wan Lagang, calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi Dun Jepak Iskandar Turki, tuai rumah dagang serta tetamu lain. Gabungan Parti Sarawak GPS telah mencalonkan individu yang tepat bagi mewakili kepentingan warga tempatan dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Naib Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Lee Wan Lagang berkata hampir 35% pengundi Dun Jepak merupakan masyarakat Bumi Putera Melayu dan Dayak. Melihat kepada komposisi tersebut, beliau berpendapat pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bopeng telah membuat keputusan tepat dalam mencalonkan Iskandar Turki. Calon kita ini, Iskandar Turki ini merupakan calon hybrid. Bapa dia orang baik, dan mak dia Iban. Maka dalam menyantuni pengundi-pengundi Iban yang banyak di Dun Jepak ini, saya rasa dia tidak rasa canggung. Dia tidak rasa terpinggir. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita dalam satu program walkabout di rumah Joshua Manit Bintulu pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Lee Wan yang juga Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak turut yakin bahawa Iskandar merupakan calon yang sesuai memandangkan beliau memiliki pengalaman yang luas daripada kerjayaannya dahulu termasuk sebagai pengarah agensi anti dadah kebangsaan AADK Sarawak. Saya juga amat yakin dengan pengalaman ini dia akan dapat meneruskan kerja the late Datuk Talib. So I have no doubt, saya tidak ada khawatir bahawa Iskandar Turki ini will make a very good wakil rakyat. Semua tuai rumah perlu memastikan penduduk rumah panjang masing-masing menunaikan kewajipan mengundi semasa pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak yang berlangsung pada 4 November depan. Naib Presiden Kanan Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Seri John Sikitayai berkata, sokongan pengundi adalah penting untuk bakal wakil rakyat konstituensi Jepak nanti meneruskan legasi mantan ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jepak Datuk Talib Zulkifli. Pada 4 bulan adalah tarikh yang penting. Yang sangat penting. Jadi saya nak tuan-tuan rumah sebelum mengundi, tuan rumah yang adalah orang yang terakhir pergi ke pusat mengundi untuk memastikan rakyat beliau di rumah panjang itu menurun mengundi semua. Beliau berkata demikian semasa ditemui media dalam program Randau Bersama Pemimpin di Rumah Samsumbang, Sungai Mas, Jalan Bintulu, Tatau pada Khamis. Terdahulu dalam ucapannya, Menteri di Jabatan Premier Sarawak itu berkata sokongan masyarakat Iban amat penting meskipun hanya merangkumi 35% dari pengundi Dun Jepak. Pasar Tamu Bintulu akan dinaik taraf bagi memastikan keselesaan para peniaga dan pengunjung. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming memberitahu beliau telah mendengar dan mengambil maklum mengenai aduan yang disuarakan oleh para peniaga dan masyarakat setempat. Tadi saya sama calon cepat ada pergi semua tamu, semua orang ada komplain tak banyak, sebab ini hak kecil. Saya pun ada janji dia, memang kami untuk rakyat utamakan. So kami sedalingan ada bawa pegawai PDA juga tengok naik taraf semua di tamu sini. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas mengadakan program walkabout di sekitar Pasar Tamu Bintulu pada Khamis. Walkabout itu turut disertai Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon dan calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak Iskandar Turki. Walkabout tersebut antara lain bagi mengeratkan lagi hubungan antara barisan pemimpin dan masyarakat Bintulu khasnya.
Dalam program berasingan, beliau yang mengetuai Bilik Operasi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP bagi PRK Dun Jepak menegaskan semua pengundi yang berdaftar diingatkan supaya menunaikan tanggungjawab mengundi dalam PRK Dun Jepak yang akan berlangsung pada 4 November depan. Johnny Pang menegaskan ini adalah peluang terbaik untuk pengundi melaksanakan hak mereka memilih wakil rakyat yang dipercayai selain membentuk hala tuju politik di konstituensi ini. This is to sure that our Sarawakian now is the time to show that our support to TBS government. What we have done, so I hope everybody, regardless of any races, to show their support to our ANC Sdn Chalong and also backed up by our TBS government. So I hope on the 4th of November, all the voters in town area have to come out to vote on your rights to choose. And then I urge they will support our TBS Chalong in this number 2 in this coming polling day on the 4th November. Beliau berkata demikian semasa di Temu Bual Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas menghadiri perjumpaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Dun Jepak di Bintulu pada Rabu. Sekian edisi malam bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin edisi malam ini, ingin kami ingatkan masyarakat awam, khususnya warga Dun Jepak agar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada PRK Dun Jepak yang akan diadakan pada 4 November depan. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.